Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Pika Piko dan hari ini kita bersama dengan Bilik Tidur untuk membincangkan tentang satu tempat yang sangat cantik dan sangat popular di Malaysia, iaitu di Sabah, particularly tentang Semporna. Kita semua tahu betapa cantiknya Sabah, betapa cantiknya Semporna, tapi mungkin ramai yang tak sedar bahawa penduduk di Sabah sekarang berada dalam kesusahan. Jadi hari ini kita ada Abang Khairul Jamain yang merupakan seorang YouTuber dan juga founder kepada Impactive Malaysia dan Cerita & Co. Okay? Baru-baru ni KJ dia telah menggerakkan satu misi untuk membantu rakyat-rakyat Sabah yang dalam kesusahan, dinamakan Misi Bantuan Cemas COVID-19. Okay? So hari ni kita akan tanya KJ macam mana dia punya proses misi bantuan tu sepanjang ianya berlangsung. Okay? Tapi sebelum tu KJ, aku nak kau jelaskan kepada penonton kita dekat luar sana, siapakah penduduk di Semporna, majoriti kaum diorang yang ada dekat Semporna tu. First kali terima kasih kepada Bilik Tidur sebab sudi datang ke studio aku. Yang ini secara purata kita kena faham tak geografi dekat Semporna ni 60% adalah yang mempunyai dokumen lah, dan 40% yang tidak mempunyai dokumen. Kalau kita bersembang ataupun bercakap mengenai etnik dekat sana, dia ada Suluk, dia ada Bajau, dia ada Bugis dekat sana, dan dia ada a few lagi kaum-kaum lain lah. Macam kita tahu Semporna ni dia sangat unik, dia punya geografi dia, dia ada persepadanan ataupun dia perairan Celebes tu dengan orang kata Filipin dan juga Indonesia. So apakah pendapatan utama orang-orang Bajau dekat Semporna tu, and kenapa bila COVID-19 ni jadi, kenapa diorang sangat-sangat terjejas? Cuba kau explain. So macam kita tahu Semporna terkenal dengan tempat-tempat menarik, dan of course pendapatan utama diorang adalah tourism, pelancongan. Kita boleh tengok masa COVID yang first ataupun PKP pertama dekat sana, memang dah drop gila diorang punya pendapatan apa semua, and then after that, selepas PKP pertama tu, dia lonjak balik naik sebab dia memang kawasan pelancongan. So memang kebanyakannya orang tempatan dekat sana memang mengusahakan dari sektor pelancongan lah, sama ada boat, resort, buat bekalan makanan, restoran, semua the main focus diorang adalah kepada pelancong. So bila jadinya PKP kedua ni ataupun the red zone dekat Semporna ni, memang orang luar tak boleh masuk dan sangat bahaya sebab kita face dengan disease kan. Dia satu benda yang melumpuhkan totally ekonomi dekat Semporna ni. Okay, macam hari tu kau ada buat misi cemas ni kan, boleh tak kau explain berapa lama kau ambil masa untuk kumpul dana tu, dan macam mana proses untuk kau buat penghantaran barang-barang dan donation kepada orang-orang di Semporna? Okey, berkenaan macam pengumpulan dana apa semua, sebenarnya masa PKP pertama memang kita orang dah buat dah, kita orang kumpul dana, kita orang dah bantu penduduk pulau dekat sana, termasuk Bajau Laut, kita bantu semua, kita tak pilih kasih. So kita orang dapat kumpul sekitar 25 ke 26 ribu masa first PKP. And then kali ni dia jadi lagi worse tau, sebab dekat sana baru nak pulih, orang baru datang, tapi tiba-tiba tutup balik, dan diorang ni macam hilang punca pendapatan totally. Bukannya kepada pengusaha resort, pengusaha boat, tapi semua yang bekerja dengan diorang ni memang semua, sebab mereka ni kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Lepas tu kita orang macam tim aku atau Impactive Malaysia dan juga Cerita & Co, kita orang tergerak untuk kumpulkan dana atas faktor sebab kita orang dapat mesej-mesej kawan-kawan kita orang dari sana yang mengatakan keadaan semakin parah. Bantuan hanya diberi kepada kawasan lockdown. Dekat Semporna ada 6 kawasan lockdown, tapi keseluruhan Semporna adalah red zone. Apa yang kita orang boleh bantu, kita orang tak boleh pergi sana. Aku kumpulkan tim aku dekat sana, dan aku kata kita akan buat fundraising, korang akan gerakkan benda tu dekat lapangan, korang yang akan hantar bantuan tu dekat lapangan. Korang kena ikut SOP, pakai PPE lengkap apa semua, pergi jabat daerah, jumpa DO untuk dapat pengesahan, untuk kita senang bergerak kan. So kita nak bantu orang, tapi dalam masa yang sama kita tak nak menjadi punca untuk orang kata COVID tu lagi berjangkit kan. Aku bermula dengan di IG story menceritakan tentang pengalaman-pengalaman aku di sana, mengajar di sana, dan yang menjadikan siapa diri aku sekarang adalah antara pengalaman aku bersama komuniti Bajau Laut juga di sana. Bila benda tu aku buat di IG story, so orang mula ikut perkembangan. Rupanya ramai rakyat Malaysia yang tak tahu tentang kehidupan komuniti Bajau Laut ni. So dia
satu benda yang aku rasa passion untuk aku menceritakan lagi lebih banyak. Benda tu viral di Twitter mula-mula. So ada seorang tu yang dia screenshot IG story aku dan dia storykan dekat dia punya Twitter, dan dia mendapat sekitar 32k retweet. Di Facebook juga ada orang share balik apa yang aku ceritakan, pengalaman aku, dan mendapat lebih kurang 5.6k share dekat situ. Dan baru aku tahu sebenarnya tak semua rakyat Malaysia tahu kisah kehidupan sebenar komuniti bajau laut ni memang susah. Kau bayangkan, sebelum PKP pun susah, sekarang tengah PKP ni lagilah diorang menderita. Sebab tu kita orang buat benda ni, kita orang collect dana, kita orang hantar dana dekat sana. Sebab barang tak boleh masuk dari Semenanjung, memang pejabat pos semua dia tutup. So jadinya kita orang hantar duit kat sana, diorang bawa keluar duit, diorang beli barang. Lepas diorang beli barang, diorang sendiri yang hantar. So fungsi aku ataupun function team aku dekat sini adalah melakukan fundraising, kumpul duit, dan tugas diorang dekat sana adalah menghantar bantuan seberapa banyak mungkin dan seberapa kerap yang mungkin. So sekarang kita orang lebih kurang 2,000 pack makanan dah kita orang hantar ke sana. Dan mungkin kita orang akan konsisten selama 2 bulan. Dan aku harap selama 2 bulan ni kita orang mampu menampung diorang sehingga PKP ataupun red zone di Sempunah ni menjadi hijau balik. Okay, memandangkan ramai orang tak tahu sebenarnya macam mana keadaan sebenar orang dekat Semporna kan, orang-orang bajau laut ke, orang-orang suluk ke, atau orang-orang kaum-kaum lain lah yang ada dekat Semporna ni. Maybe kau boleh kongsikan sedikit gambaran lah macam mana sebenarnya keadaan diorang sebab aku ada tengok dekat kau punya Insta story pasal jambatan tak siap. So memandangkan kau very familiar dengan tempat tu, mungkin kau boleh ceritakan sikit kot dekat kita orang. Terima kasih Pika sebab tanya soalan ni. Sebab biasanya orang datang sana untuk melancong, so diorang takkan betul-betul duduk dalam kehidupan mereka ataupun duduk di dalam perkampungan mereka. Aku cerita based on experience aku lah. So bila aku duduk dengan diorang, hidup dengan diorang, so aku rasa diorang ni memang perlukan perhatian yang sangat serius. So maksudnya dekat sini diorang perlukan pendidikan, diorang perlukan bantuan dari segi ekonomi. Kita grow up kan diorang punya ekonomi. Bermaksudnya kat sini, kita bukannya melanggar budaya diorang, kita bukan nak clash budaya diorang, tapi kita nak mereka hidup lebih baik kan. Siapa nak hidup susah? Siapa nak hidup miskin kan? Semua orang tak nak dilahirkan miskin. Mereka juga tidak diberi pilihan untuk lahir seperti kita. Bila aku duduk kat sana, aku nampaklah diorang punya strong, diorang orang kata survivor dalam kehidupan diorang tu sangat-sangat tinggi gila. Kalau aku dicampakkan di sini selama setahun, aku pun tak tahu macam mana aku nak adapt benda tu. Sebab diorang kalau diorang lapar, diorang tidur kalau tak ada makanan. Apa yang diorang boleh makan, diorang akan mancing ikan apa semua. Sumber ada. Kalau kita bercakap tentang bajau laut, makanan rujin dia adalah ubi yang ditumbuk dan dijadikan macam tepung, dan diorang kalau diorang masak, diorang akan bakar ataupun goreng tanpa minyak. Diorang akan survive itu antara makanan rujin diorang ataupun beras. Benda tu susah nak dapat sebenarnya. Selain daripada ikan, diorang boleh survive. Cuma untuk merasakan sedikit keselesaan tu diorang tak ada lagi. Antara barang-barang bantuan yang disalurkan dekat Semporna sekarang, kita kena faham target sasaran kita tau sebenarnya. Contoh, aku ambil contoh kalau kita hantar ke pulau. Ke pulau takkan kita nak bagi telur apa semua. So apa yang kita orang boleh bagi adalah betul-betul bantuan asas seperti beras, minyak ke tepung ke apa benda. Tapi the main focus dia adalah beras. Kalau kita orang biasa akan bagi 10 kg beras. Maksud dia satu kampek 10 kg beras lah. Dan kita akan setiap 2 minggu kita orang hantar balik. Sebab satu rumah biasanya akan ada 2 atau 3 family. So sekitar 14 orang, sekitar 15 orang. So banyak pack sebenarnya. So jadinya bekalan makanan tu kita orang boleh catur antara 10 hari ke 14 hari. And then kalau di bandar, kita fokuskan kepada bantuan-bantuan asas yang kita perlukan, macam telur, beras, Maggi, mi kan, mi kuning. Kita kena faham orang di sana suka makan mi kuning, tepung, minyak, biskut lah, macam tu lah. So setiap bantuan tu berbeza dengan target sasaran kita. Okay KJ, so apa sepanjang misi ni berjalan kan, apa cabaran atau kekangan yang paling susah lah yang kau dan tim kau pernah lalui atau kena lalui? Bercakap soal cabaran, benda ni menarik tau. Sebab
setiap tempat cabaran dia berbeza. So macam disebabkan aku memfokuskan di Semporna dan especially di pulau-pulau, cabaran kita orang adalah dari segi transportation sebenarnya. Kita kena faham air laut ni dia ada pasang, dia ada surut. So bila air surut tu, bila kita orang nak pergi ke pulau, so memang bot tak boleh masuk. So apa yang kita orang kena terpaksa buat, kita orang terpaksa turun, kita orang kena angkat beras tu sampai ke pulau. Kadang-kadang 300 meter, 500 meter jauhnya sebab bergantung kepada air laut. So benda tu sangat cabaran. Kau bayangkan tengah-tengah panas pakai suit PPE tu dan sebagainya. Lepas tu dah sampai tepi pantai, kita kena hantar ke rumah pula. Kita kena kumpulkan dulu, bahagikan betul-betul, baru hantar ke rumah. Ramai orang yang mesej aku nak jadi volunteer. Diorang ada spirit, tapi diorang kena faham cabaran-cabaran yang harus diorang tempuh tu. Dan dia bukan hanya sekadar fizikal, tapi dia sebenarnya mental. Kadang-kadang kita orang pergi pagi tau, pukul 9 pagi sampai dekat sana. So kadang-kadang habis sampai pukul 2, sampai pukul 3. Sebab apa? Sebab kawasan pulau dia luas, penduduk dia atas pulau tu berterabur, dan kita kena hantar macam tu. Dan ada juga dengan rumah perkampungan atas air. So rumah perkampungan atas air ni pun berbeza juga. Bila air surut, kita pun kena pergi ke rumah-rumah diorang juga, tapi bukan melalui pulau, tapi kena melalui air. So perjalanan tu dia jadi macam memenatkan tau. So dia bukan satu benda yang mudah lah sebenarnya kalau korang melakukan kerja-kerja volunteer ni ataupun NGO ni di Semporna. Apa yang kau dan tim kau harapkan daripada misi bantuan ni? Apa yang aku dan tim aku harapkan senang je. Aku tak nak ada orang yang tidur dalam kelaparan. Dia simple word dia, tapi aku rasa dia strong word yang kita orang nak rakyat Malaysia faham benda ni. Kau ada apa-apa kata-kata akhir atau ucapan nak diberikan kepada rakyat Malaysia di luar sana? Macam ucapan aku lah sebelum video ni habis, sebenarnya sekurang-kurangnya aku nak rakyat Malaysia bagi perhatian kepada komuniti ni. Dia komuniti yang terpinggir ni. Sebenarnya kita tidak memberikan mereka peluang dari segi pendidikan, dari segi ekonomi dan segala bagailah. Cuba kita bagi diorang sedikit peluang, kita bantu diorang. Sebab aku yakin pendidikan ni sangat penting. Tak ada satu bangsa pun yang maju ataupun berjaya tanpa pendidikan. Kalau kita bagi diorang ruang, bagi diorang pendidikan, bina sekolah dengan dekat dengan komuniti diorang, develop komuniti diorang, macam mana dia akan menjadikan satu tarikan pelancongan ataupun satu budaya yang sangat unik di Malaysia ni. Kita sebenarnya boleh melonjakkan diorang punya ekonomi, dan tak mustahil satu hari nanti diorang akan hidup lebih bermakna ataupun lebih senang daripada sekarang. Dia adalah satu benda yang berbaloi untuk kita melihat mereka maju ke hadapan. Apa-apa pun kita nak ucapkan terima kasihlah kepada rakyat Malaysia yang sama-sama membantu kan, dan menderma kepada Impactive Malaysia untuk sama-sama menjayakan misi cemas COVID-19 yang telah disalurkan di Sabah. And kita nak jemput semua orang rakyat Malaysia untuk bila semua ni dah berakhir, maybe korang boleh datang untuk travel ke Sabah, especially ke Semporna, untuk kita sama-sama bantu naikkan balik diorang punya sektor ekonomi. Thank you KJ kerana meluangkan masa bersama kami. Dan kami nak ucapkan terima kasih kepada penaja video ini, iaitu Cetak Print. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang boleh tekan the like button dan juga jangan lupa share. Bye.